Oleh kerana kita ada sikit masa oleh kerana pengurusi program telah maklum dah saya, kita boleh buat sampai jam 12. Saya cuba nak bacakan ada ada 2-3 soalan yang terlepas Jadi untuk berlaku lebih adil kepada mereka ni, saya bacakan sikit lah yang saya terlepas tadi Baik, pertamanya minta komen Ustaz Fathul Bari bahawa sepatutnya tidak ada hizbi dalam Islam. PAS dan UMNO sepatutnya bergabung. Pertama ini yang baru masuk 11.52. Saya ambil yang awal lagi yang 11.39 tadi dan juga 11.21. Ini yang awal-awal tadi Tadi saya ada baca satu ayat Quran yang disebut oleh seorang pengantar tadi. Saya kata tak ada soalan, sebenarnya ada soalan. Disebut surah Al-Maidah ini berhubung dengan telah sempurna agama ini, dan disebutkan sesungguhnya Islam tetap sesuai tanpa mengira zaman. Mengapa harus menunggu kesesuaian tanpa memikirkan kemurkaan Allah kepada kita kerana tidak melaksanakan hukumnya? Itu soalan tadi Okey, soalan ini daripada sahabat ni tadi pukul 9.51 tapi dia ulang soalan ni 11.18. Jadi saya ambil yang awal. Apakah pendirian Sekretariat Ilmuwan Muda UMNO terhadap penyataan BM yang tidak akan melaksanakan hudud? Kemudian 11.21, Ustaz Fathul Bari lagi kali Ustaz menceritakan tentang masalah paling besar, iaitu akidah masyarakat. Soalan saya, apakah yang UMNO dah buat terhadap akidah masyarakat, dan apa pula yang PAS dah buat? Itu dua-dua kena jawab lah Ini saya janji 3 soalan termasuk Prof Situasi di Malaysia kian meruncing, maksiat dan perzinahan semakin berluasa, anak luar nikah semakin meningkat. Apakah maksud suasana kondusif yang dikatakan oleh Ustaz Fathul Bari? Adakah tunggu semakin banyak anak luar nikah dilahirkan baru dikatakan sesuatu yang kondusif? Soalan kedua, Ustaz Fathul Bari banyak membahaskan tentang hukum hudud di media-media massa seperti di YouTube. Hujah-hujah yang baik, namun terlalu banyak kekangan dalam media massa kerajaan. Apakah tanggungjawab Ustaz sendiri dalam menyedarkan masyarakat melalui media massa? Media massa kerajaan yang terlalu banyak mengekang pemikiran masyarakat Malaysia. Dan yang ketiga, Islam sangat mementingkan keadilan. Adakah jika dilaksanakan hudud namun pemerintah yang terlalu banyak korupsi dikatakan suatu yang adil? Okey, dan soalan yang saya janji untuk baca yang akhir ini ialah berkenaan dengan ini pada Prof dan Ustaz bagi saya, kalau setakat doa pada awal majlis bukanlah melambangkan Islam. Allah berfirman yang maksudnya, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi hukum Islam patut dilaksanakan semuanya sekali. Kalau tidak, kita tidak berhak memilih untuk melaksanakan atau tidak. Dan disebut ayat Quran di sini, apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada isi kitab dan menolak sebahagian yang lain. Dan saya kira yang ini yang akhir untuk hari ini. Dan kita percaya ada lagi soalan-soalan lain. Dan ada yang minta saya nombor Prof. Saya kata saya tak ada maklumat. Boleh berjumpa dengan beliau selepas insya-Allah Dan okey, saya kira itulah. Mungkin bolehlah komen sekali lagi, mungkin lepas ni 2 minit 2 atau 3 minit Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang pertama sekali ditanya di sini pendirian Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum Islam. Apa pendirian Sekretariat Ilmuwan? Saya katakan di sini, siapapun manusia yang berada di atas muka bumi ini, daripada mana-mana parti sekalipun, apabila kita bercakap tentang kewajipan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak berubah. Mana-mana parti, mana-mana kelompok, kewajipan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ianya tidak berubah. Jadi kalau ditanya kepada saya apakah wajib atau tidak pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, wajib pelaksanaannya. Cuma saya mencadangkan dalam proses pelaksanaan tersebut perlu didahulukan dengan perbincangan secara serius daripada pelbagai pihak, daripada golongan profesional dan golongan agamawan, juga daripada negara-negara yang mana mereka berpengalaman dalam pelaksanaan hukum ini. Dilihat kepada suasana dan keadaan, maka dilaksanakan. Itu pandangan saya dan saya yakin insya-Allah yang tidak berubah insya-Allah. Tuan-tuan, seterusnya, apakah UMNO buat pasal akidah? Apakah PAS buat pasal akidah?
soal UMNO buat pasal akidah, soal PAS buat pasal akidah. Kita lakukan apa yang kita mampu lakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebut dalam banyak program-program, bahkan dalam wacana ilmiah yang lalu, Sinar Harian, Tempoh Hari di Karangkrah, antara namam pengadu domba yang terbesar adalah media. Namam pengadu domba yang terbesar adalah media. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk syurga namam, pengadu domba ini. Kerana mereka memilih perkataan-perkataan yang mereka ingin manfaat untuk kepentingan mereka dan kepentingan kelompok mereka. Daripada parti ini, kelompok ini, mereka memilihkan perkataan ini saja. Daripada parti dan kelompok ini, mereka memilihkan perkataan ini saja. Kemudian mereka putar, sebarkan melalui tulisan, sebarkan melalui media alternatif yang lain. Jadi ini satu masalah besar. Kadang-kadang kita bercakap dan mengulas tentang sesuatu permasalahan berjam-jam lamanya, detail perbincangannya, tetapi dia hanya memetik perkataan kita 2-3 kalimat yang bersesuaian dengan kehendak dan hawa nafsu mereka. Jadi timbul perbalahan, timbul tuduh-menuduh, timbul caci maki antara satu dengan yang lain, dan prasangka-prasangka yang buruk. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian yang saya rasakan perkara yang sangat serius. Kita mengajar, kita menyampaikan. Soal apa yang UMNO buat pasal akidah, wallahu a'lam. Saya sekretariat ilmuwan, kita lakukan apa yang kita mampu. Kita sebarkan risalah, kita adakan kuliah, kita menulis melalui blog-blog, kita mengantar tulisan kita melalui dada-dada akhbar, sekadar mana yang kita mampu. Sampai dipotong, diolah, diputar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita telah melaksanakan tanggungjawab kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hak-hak kita. Kemudian seterusnya, tanggungjawab ustaz dalam bahas bab hudud, saya kan dah terjawab. Kemudian tentang Islam pentingkan keadilan. Ya, Islam pentingkan keadilan. Satu perkara yang mungkin kita terlupa untuk berbicara tentangnya. Kita sebenarnya Islam, kita bukan hudud. Kita nak laksanakan segera, maksud nak laksanakan di sini, orang mencuri kita nak potong tangan. Kita orang mencuri kita nak potong tangan. Dah, bukan kita berbangga dengan tangkap pencuri dan kita nak potong tangan pencuri. Ini satu sangkaan yang tersasar. Ini satu sangkaan yang salah. Nabi SAW di dalam hadis, tuan-tuan dan puan sekalian, didatangkan kepada Nabi seorang lelaki, yang mana lelaki ini pencuri. Didatangkan kepada Nabi. Kemudian sahabat melihat wajah Nabi SAW, ka'annama asifa wajhi Rasulullah SAW. Wajah Nabi seperti macam sedih, wajah Nabi seperti macam tak puas hati. Akan tetapi ianya telah didatangkan di hadapan Nabi, fa'amara biqat'ihi, maka Nabi perintah untuk potong tangan lelaki tersebut. Maka setelah potong, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menampakkan kegembiraan mereka, kita baru laksanakan hukum hak. Nabi SAW, tuan-tuan dan muslim, bersabda kepada mereka, adakah kamu sekalian nak menjadi a'wanan li syaitan li akhikum? Adakah kamu nak menjadikan penolong kepada syaitan untuk saudara kamu? Kata Nabi SAW, hukum had ini, hukum hudud ini, sekiranya telah sampai kepada pemerintah, ia tidak ada alasan lagi untuk dielakkan. Tetapi sekiranya sebelum sampai, al-afu khair, innallaha afwan wa yuhibbul af. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemaaf dan suka kepada kemaafan. Ini sebenarnya hikmah hukum Islam. Bukan kita gelut, kita tangkap potong. Dah. Bukan itu yang kita bahaskan. Ini yang perlu kita berikan kefahaman kepada masyarakat agar lebih terbuka pemahaman mereka tentang hukum Islam. Wallahu a'lam.